Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam panduan kepada pelajar. Dan insya-Allah ini kita akan bawakan satu tajuk yang baik, yang penting, iaitu tajuk yang kita bagi adalah adakah memadai untuk berpegang kepada kitab terkini. Kitab terkini. Alhamdulillah, jangan peduli kat belakang ni sebab saya sekarang ada dekat asrama musim PKP ini. Tak ada pelajar, katil semua kosong. Jadi saya pun duduk kat bilik sambil menulis. Alhamdulillah. Jadi saya pun terfikir dapat idea untuk Ustaz bagi satu maklumat penting, lalu saya buat dekat asrama. Alhamdulillah, seorang-seorang. Jadi baik, yang kita nak sebutkan adalah adakah memadai bagi pelajar untuk berpegang kepada kitab terkini saja? Jawapannya terus terang secara direct, tak. Lalu kita akan datangkan kenapa tak cukup. Ini sebab yang terjadi. Ini kritikan. Kita anggap sebagai kritikan. Ada orang, dia mengaji kitab Taqrirat As-Sadidah daripada awal sampai akhir ibadat. Lalu dia ngaji bab muamalat. Lalu dia ngaji bab munakahat. Dia ngaji. Alhamdulillah, baik dia ngaji. Itu perkara yang baik. Kita kata salah. Tapi masalah, masa dia berpegang pada kitab tu, lalu ketika terjadi percanggahan, dia hanya pegang pada itu je. Kita kata, na'am, hadha yasluh lil awam. Ataupun yasluh lil mubtadi'in, sah untuk budak-budak mubtadi'in. Tapi untuk seorang tu masuk dalam satu dunia yang namakan dunia fiqh, dunia ilmu fiqh, dia tak boleh berpegang kepada kitab ni. Kerana tak semestinya kitab tu paling terbaik, ataupun tak semestinya kitab tu muktamad semua. Terkadang pengarang bawa yang muktamad, tapi dia bawa muktamad yang mana bersesuaian dengan mana apa yang dia ngaji, dengan apa yang mengikuti guru-guru dia. Dan barangkali di sisi ulama lain, muktamad cara lain. Oleh kerana itu, hakikatnya adalah usaha para pelajar dalam pengajian fikih adalah ia usaha untuk sampai satu masa datangnya pandangan tu, lalu dia akan tahu nak buat pandangan sendiri. Dan dia sendiri tahu hujah ni kenapa dan hujah ni kenapa. Faham? Kalau misalnya hujah ni, ini misal, orang yang mati dan dalam keadaan dia belum sunat. Dia belum sunat. Maka di sisi pandangan, dua ulama kita harus diusahakan untuk cuci najis di bawah. Kalau susah sangat, dah keras dah dia punya kulit lebihan daripada zakar tu, maka mengikut Imam Ramli. Kenapa mengikut Ramli? Tak boleh tayamum, lalu akan ditanamkan dia tanpa disolat, macam tu je. Tapi mengikut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ditayamumkan. Tak payah mandi, ditayamumkan, disolat dan ditanam. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab tu kita kena faham baik-baik. Taqrirat As-Sadidah, dia akan keluarkan benda ni dan dia akan buat pilihan dia. Setuju benda macam ni. Tapi kalau kita baca kitab ulama kita, kenapa jadi macam ni? Itu kita perlu faham. Supaya kalau sekalipun orang Mesir, dia kebiasaannya mengikut pandangan Imam Ramli, tapi terkadang dia perlu untuk ikut, atau bukan perlu, tapi terkadang dia akan ikut, dia akan lebih memilih pandangan Ibnu Hajar. Kerana apa? Dia nampak ketepatan pada Ibnu Hajar pada mata kita. Faham? Lalu misalnya, kenapa? Orang yang masalah tadi, di sisi Imam Ibnu Hajar ditayamumkan. Kerana apa? Dia anggap sebagai badal, ganti. Tak boleh mandi, maka tayamum. Lalu solat, lalu ditanam. Tetapi di sisi Imam Ramli, kenapa tak boleh tayamum? Kerana di antara syarat sah tayamum adalah izalatun najasah, buang najis dulu. Ini yang perlu difahami, kenapa boleh jadi gitu. Jadi misalnya saya nak tayamum, tak ada air, lalu ada najis, saya kena buang najis dulu. Saya kena buang najis. Saya tak boleh tayamum dalam keadaan saya ada najis. Faham? Jadi di sisi ni, kalau nak tayamum mesti ada syarat dia. Jadi orang yang mati, yang mana kulit dia ada najis bawah tu dan kulit tak boleh nak dicuci, sunat tak boleh dah. Sunat tak boleh tau. Jangan sunat kat itu pula, jangan. Itu tak boleh. Itu melanggar kehormatan mayat. Lalu kita tak buat apa tak boleh. Najis ada susah nak buang. Bila najis ada, tayamum takkan sah. Daripada tayamum tak sah, buat apa nak buat? Lalu dia kata apa? Tak. Orang macam ni senang je. Tak ya mandikan. Tak ya tayamumkan. Tak ya solat. Tak solat. Sebab apa? Dia mesti bersihkan najis. Sekarang dia tak nak bersihkan najis, tak ada solat. Lalu ditanam. Ditanam macam tu je.
ditanam, dah selesai. Ini apa? Pandangan. Tak boleh jadi khilaf macam ni. Sebab tu kita usaha untuk sampai pada level ni. Tapi misalnya kalau kita suka untuk datang biasa-biasa, silakan. Itu tidak mengapa. Tapi kita kata apa? Kalau tetap orang kalau tanya kita adalah adakah memadai bagi pelajar untuk berpegang kepada kitab terkini, misalnya fiqh manhaji, ada cukup memadai pegang kitab ni? Adakah cukup pegang Bertaqir As-Sadidah? Adakah cukup pegang kepada kitab Al-Mu'tamad ya Syekh Wahab Az-Zuhaili? Tidak. Tidak boleh macam tu. Tidak memadai. Kita baca. Kita mu'tamad, kita fiqh manhaji, kita baca. Tapi kita tidak berpegang. Tentunya bila kita ngaji, kita ada pandangan. Yang mana kita pilih daripada kitab-kitab yang mana kita ngaji. Faham? Itu ini difahami baik-baik. Saya di antara satu wallahu alam begitu. Saya tak dapat ingat masalah itu sekarang sebab kita cakap secara spontan tanpa kita tulis apa-apa kitab, tanpa kita tulis apa-apa maklumat. Ala kulli hal, ini yang perlu antum faham dan saya perlu faham benda macam ni, bahawa ini perkara yang penting. Adapun tentang susunan kitab semua tu, bacalah apa saja nak baca. Yang penting usaha sampai turas. Lepas tu setiap ada satu Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia mengatakan tidak, kita apa? Bila orang tu mengaji 3 ke 4, 5 tahun. Lalu dia tak dapat lagi untuk membaca, untuk membuka kitab-kitab mutaqaddibin, maka dia salah belajar. Ayatnya lebih kurang macam tu walaupun bukan pasti macam tu. Jadi kat sini ramai orang mengaji tapi dah ngaji 5 tahun, habis Syuja' dia ngaji. Dah ngaji 5 tahun, Umdatul Salik tak sampai lagi. Dah mengaji 5 tahun, Fathul Qarib pun tak habis lagi. Dah ada sebahagiannya, wala a'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah tak menjauhkan kita berani. Ngaji fiqh 5 tahun, Muqaddimah Hadramiyah pun tak habis lagi. Tidak bukan penghinaan, tapi apa yang dibuat. Oleh kerana itu, ulama kita kata, kalau orang macam ni, sebenarnya dia dah salah cara mengaji. Kerana apa? Sepatutnya 3 ke 5 tahun tu dia dah boleh buka Rawdut Talibin. Dia dah boleh buka Syuruh Minhaj. Dia dah boleh buka Muharrar. Dia layak buka walaupun dia tak faham banyak. Dia layak buka dah. Dia dah faham bentuk-bentuk dah. Faham? Ini perlu. Saya selalu cerita, saya buat usaha untuk khatamkan Minhaj Talibin. Saya buat usaha. Berapa lama? 2 tahun setengah. Saya selalu cakap benda ni. Saya mulakan setiap hari saya keras. Setiap hari saya ikut pengajian. Ada yang sedang ngaji kat Mesir, saya tak ikut lah. Yang saya ngaji kat Malaysia ni, saya usahakan untuk ikut. Safiyatul Raja, 20 pengajian. Muqaddimah Hadramiyah, 30 ke 40 pengajian, tak ingat. Lepas tu Fathul Qarib, 70 pengajian, 80 pengajian. Habis Syuja' matan saja, 60 pengajian. Itu semua 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Umdatul Salik 100 pengajian, 3 bulan. Saya dapat 5 bulan sebab ada masa saya tinggal 5 bulan. Lalu saya Minhajul Talibin 230 pengajian. 1 tahun. 1 tahun je. Sangat senang. Jadi kat sini apa kita panggil? Himmah tu di sini. Himmah tu di sini. Habis pada Minhajul Talibin, orang tu dia akan buka syarah-syarah, akan baca apa-apa. Faham? Itu yang kita nak usahakan. Tak payah asyik pegang habis jam ngaji, bukan khatam, ngaji 5 tahun. Lepas tu bila nak naik Umdatul Salik? Tak. Oleh kerana itu fahami baik-baik cara pembelajaran yang ni, dan juga adakah layak untuk kita pegang pada kitab mutaakhir kitab muasirin saja, terkini tak memadai. Wallahu alam, tidak ini kita katakan untuk jalan takabur ataupun merendahkan mana-mana kitab, tidak. Tentunya kitab-kitab ini semua ada manfaat yang besar bagi pelajar-pelajar yang baru. Misalnya di antara kitab yang bermanfaat adalah kitab At-Taqrib As-Sadidah, juga kitab Matan Nabi Syuja' guru kami Al-Imta'un Najib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, kitab yang sangat bermanfaat. Mubtadi'in perlu baca. Lepas tu dia perlu untuk naik ke atas. Perlu macam tu. Jelas kat itu ya. Dan moga-moga maklumat ni memberi manfaat untuk saya dan kepada antum. Astaghfirullah untuk bilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.